Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. كل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. Daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga ia ingin untuk saudaranya sebagaimana ia kasih untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang ke-13 ini kita telah baca pada minggu sudah, dan beberapa perkara berkenaan dengan hadis ini telah kita bincangkan, seperti berkenaan dengan makna umum, kedudukan hadis dan sebagainya. Kemudian pada malam ini kita nak sambung berkenaan dengan kesimpulan. Kita nak sambung kesimpulan yang telah kita sebutkan baru ni. Jadi huraian ni telah kita lalu dah. Jadi hadis ini secara ringkasnya, semintas lalu, sebagai ulangan kepada apa yang telah disebutkan minggu sudah, iaitu hadis ini adalah hadis berkenaan dengan kesempurnaan iman seseorang, iaitu dengan bila mana dia kasih, dia nak, dia ingin saudara dia tu boleh sebagaimana dia sendiri boleh. Kalau dia suka kepada sesuatu perkara, dia ingin kepada sesuatu perkara, kepada sesuatu kebaikan, maka dia nak saudara dia pun boleh gitu juga. Begitu juga sebaliknya, kalau dia tidak suka kepada sesuatu keburukan, dia tidak ingin diri dia ditimpa oleh sesuatu keburukan, dia tak sel juga, dia tak nak juga saudara dia pun turut sama ditimpa perkara yang sama, keburukan yang sama. Jadi kesimpulannya, ini telah kita lalu dah minggu ni, kita sambung. Kita sambung kesimpulan yang telah kita berhenti minggu sudah, iaitu kesimpulan seterusnya daripada hadis ini, iaitu dia menunjukkan di dalam Islam ni terdapat hubungan yang erat. Ada alaqah tabaduliyah, hubungan serasi, hubungan yang serasi di antara akidah, iaitu kepercayaan ataupun spiritual, dengan sosial, kemasyarakatan dan juga kemanusiaan. Ada hubungan. Dalam Islam ni ada hubungan. Mana tidak kata dalam Islam ni kepercayaan sahaja, akidah sahaja, pegangan sahaja. Lepas tu dari segi hubungan kemasyarakatan, dari segi hubungan kemanusiaan, tak ada panduan di dalam Islam. Tidak kata lagu tu. Tidak. Tapi semuanya ada di dalam Islam, semuanya
telah ditunjukkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mana telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diberitahu kepada kita, yang telah disampaikan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana semua ada, dia kait, bahkan dia kait rapat di antara kedua-duanya. Sebab tu di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak sepenuhnya kalau seseorang itu tidak kasih, tidak ingin saudara dia memperolehi sebagaimana dia memperolehi. Maknanya di situ hubungan hubungan di antara hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan tu begitu rapat sekali di dalam Islam, sehingga dia menjadi salah satu daripada syarat di dalam syarat keimanan di dalam Islam. Begitu penting sekali sebagaimana yang telah kita jelaskan. Mana hubungannya itu rapat sangat sehingga dia menjadi salah satu daripada syarat kesempurnaan iman. Begitu juga mana kesimpulan hasil daripada dianya ilmu berkenaan dengan tauhid, ilmu berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan kepercayaan ni ada juga hubungan dengan ilmu berkenaan dengan sosiologi, ilmu kemasyarakatan. Mana Islam cara berlaku tu, jaga belaka di antara kedua-duanya, Kerana itu kalau kita tengok di dalam dari segi dakwah, dari segi berdakwah, khususnya di dalam masalah akidah, di dalam masalah tauhid, dari segi berdakwah, pendekatan sangat perlu untuk kita nak menyampaikan sesuatu perkara kepada masyarakat. Sama ada masyarakat zaman itu berkaitan dengan masa ataupun berkaitan dengan tempat. Waktu tu perlu mana kita kena jaga benda tu, sebab dia kait antara kedua-duanya. Kalau kita seorang Islam, kita sudah mempunyai akidah yang mantap, akidah yang teguh, kita sudah mana percaya kepada kehendak akidah Islam berdasarkan apa yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah ada dah benda tu. Kita tengok saudara-saudara kita tak leh benda tu, tak lekat, tak masuk kepada dia benda tu, tak faham benda tu, tak faham tu kerana apa. Jadi bila mana kita tengok saudara-saudara kita, orang-orang lain tidak beriman sebagaimana kita beriman, maka sebagai seorang Islam yang sebenar, kita sebagai seorang Islam yang sebenar, kita kena rasa, biar ada keinginan supaya dia juga jadi beriman sebagaimana kita beriman. Dan nak suruh dia tu jadi beriman sebagaimana kita beriman, kita kena tengok dia punya masalah dia tu, kepada dia masalah dia. Ya dia jadi payah sangat beriman tu kepada dia masalah dia sebenarnya. Kepada dia. Sebab tu kita tengok ulama-ulama dahulu. Di suatu ketika, kita tengok di suatu ketika selepas beberapa kurun zaman awal Islam tu, kita tengok ulama-ulama kita dia menggunakan pendekatan yang lain di dalam menarik orang supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di peringkat awal Islam, di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, umat Islam pada ketika itu tak ada masalah. Pendekatan Quran dan Sunnah sudah cukup untuk menjadikan mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Riwayat Quran, riwayat hadis pada selesai. Selesai. Quran kata gini, terima. Hadis kata gini, terima. Tetapi tiba di suatu peringkat orang tak terima hak tu. Orang tak terima hak tu. Bila mana masyarakat dikuasai oleh golongan-golongan falsafah, Mu'tazilah dengan perannya dia, da'iyah dia menyesatkan umat pada ketika itu. Golongan-golongan ahli falsafah lain pun begitu juga. Mu'attilah dengan cara dia. Lepas tu Jabariyah, Qadariyah, selepas daripada itu macam-macam dengan cara masing-masing. Dia kebanyakannya menggunakan pendekatan akal, falsafah. Maka ulama-ulama pada ketika itu seperti Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga ulama-ulama yang lain, mana mereka tengok
kalaulah mereka menggunakan pendekatan sebagaimana yang digunakan oleh ulama dulu, ulama sebelum tu, nescaya orang pada sama dia tu pak bila pun tak akan beriman. Pak bila pun tak akan beriman. Sebab puak-puak ni masyarakat pada ketika tu, terutamanya puak-puak Mu'tazilah ni, kalau ayat Quran sunnah, suka dia. Dia tunggu punggung. Nah, kita ayat Quran setengah-setengah kalangan tu, kita ayat Quran, dia lumak dah ayat Quran, nyok goreng ke dia, nyok pusing ke dia, lumak laik dah Quran, suka dia, nyok pusing gitu kena ayat Quran, tak pakai, tak jadi masyarakat pada ketika tu. Jadi setengah kalangan ulama kita ni, kerana kasih kepada umat pada ketika tu, kerana inginkan umat pada ketika tu beriman sebagaimana dia juga beriman, maka mereka menggunakan pendekatan di dalam ilmu masyarakat, ilmu lagu mana nak mendekati masyarakat pada ketika tu, nak suruh dia beriman juga. Maka masyarakat ia banyak duk guna falsafah, guna otak sikit-sikit falsafah, sikit-sikit falsafah. Lalu ulama-ulama kita ni pun guna pendekatan yang sama untuk menarik mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarik, guna pendekatan hak sama, hak dia nak bakat, guna cara lagu tu, guna cara lagu tu. Mana hak tu perlu. Dari segi ilmu agama ni, pegangnya agama, kepercayaan dan sebagainya, mengguna pakai, mengikut dari segi pendekatan kepada masyarakat tu, guna pakai mengikut cita rasa masyarakat, ikut lagu mana hak dia nak, ikut lagu mana hak dia nak. Walaupun orang hak menyapa tu sendiri, seperti ulama-ulama kita kata, contohnya khususnya contoh kita kata ulama-ulama Asy'ariyah, kita kata contohnya ulama-ulama Asy'ariyah, walaupun dia guna pendekatan falsafah kepada masyarakat pada ketika tu, tapi dari segi dia tu sendiri berimannya, dia bukan beriman dengan benda tu, dia berimannya dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kerana cinta kepada masyarakat pada ketika tu, nak suruh mereka tu beriman juga serupa dengan dia, dan masyarakat pada ketika tu nak guna cara falsafah, maka dia guna cara falsafah untuk mendekati masyarakat, untuk supaya mereka faham agama ni, supaya mereka nampak Islam tu betul, Islam tu betul. Dah dia nak cara lagu tu, nak buat mana? Terpaksa kena guna pendekatan. Cuma dari segi dia sendiri tu beriman, lain. Dia sendiri itu beriman Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keadaan masyarakat pada zaman sekarang ni. Masyarakat ya mana setengah-setengah kalangan ya ada menggunakan akal, mendahulukan akal daripada dalil. Ada lagi dah golongan liberal, kalau kita kata contohnya, akal dulu dia tu. Akal dulu dia tu. Jadi kalau hak tu kalau kita royak Quran, dia pusing nama dah ayat kita royak. Kita royak ke dia, suka dia. Nama dah kawan dia royak hak ni. Cara dia. Walaupun mungkin hak sama sekarang ni, kita kata golongan liberal ke, dia buat masalah, dia bukan masalah serupa masyarakat di masyarakat Islam pada ketika dulu. Bukan masalah berkaitan dengan sifat Allah ke, berkaitan dengan zat Allah ke, dia tak cara dah tu, tapi berkaitan dengan masalah lain pula. Berkaitan dengan masalah lain pula. Masalah kita kata aurat ke, masalah nak menyamaratakan di antara di antara jantina ni, dan macam-macam lagi. Itu satu contoh. Masalah nak mengharuskan riba ke, kita kata cara dia ada, cara dia pusing dalam buku-buku dia, sehingga dia buat usul fiqh dia sendiri. Tu cara dia nak mengharuskan benda hak betul-betul dia tidak harus di dalam Islam. Dia ada cara dia. Jadi hak tu golongan ni kalau kita royak ayat Quran, dia suka, dia baca dah ayat tu, dia huraikan cara dia ayat tu. Jadi mungkin pendekatan yang lain perlu kita guna untuk nak tarik dia kepada Islam, dia supaya dia tengok, dia nampak cara dia hurai, cara dia tafsir, cara dia faham ayat Quran tu, hadis tu tak betul. Cara dia mikir lagu tu tak betul. Sepatutnya dia kena mikir lagu ni. Mana mikir dia bersesuaian dengan Quran, bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana ulama dulu tu, seperti ulama Asy'ariyah yang amos sebut sana. Mana pendekatan itu dia kena pendekatan falsafah, tapi dia tarik berbahasa itu, biar berbahasa itu bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Tarik mari gitu. Beza dengan bawa falsafah, beza dengan bawa Mu'tazilah. Dia tarik ayat Quran, hadis supaya sesuai dengan kehendak dia, sesuai dengan falsafah dia. Jadi ulama ni pula nak tarik balik, faham balik. Cuma pendekatan guna tu pendekatan yang sama. Sebab dia nak pendekatan tu nak awam, dah dia nak pendekatan tu terpaksa kena guna pendekatan. Mana ilmu masyarakat ni penting di dalam kita nak menarik orang kepada Islam. Jadi mana hadis ni isyarat kepada hatu, isyarat kepada hatu. Begitu juga dalam bab-bab lain kalau kita kata masalah-masalah lain. Dalam bab kita nak menjinukkan orang kepada agama, kita kata nak menjinukkan orang kepada Islam, kita kata nak menjinukkan anak-anak muda dengan masjid, dengan Islam, kita kata hatu. Walaupun kita sendiri orang yang nak tarik tu sendiri, dia kalau tak ada hiburan kau, tak ada mainan kau, dia tetap buat amal juga, tak ada masalah. Dia mari masjid semacam dia sendiri tu tak ada masalah. Masjid jaga, kita kata ngaji Quran rajin, tak perlu, tak ada nasyid kau, tak ada apa pun, tak apa dia, senang tenang semua, jiwa sentiasa terhibur, tak ada masalah dia sendiri. Quran sejuk hari habis dia sendiri. Tapi dia nak mendekati masyarakat hak luar, nak tarik anak-anak muda. Kalau dia anak muda juga nak tarik rakyat-rakyat, makna satu peringkat dengan dia tu. Nak tarik tu, kalau dia nak tarik baca Quran selalu, mungkin demo nak buat tahu apa demo. Sudah. Nyawi selalu. Demo tak apa demo. Tarik, sudah. Pakat dak dah. Nak tarik dia tu pakat. Mari kita pergi ngaji Quran. Ngaji belagu, ustaz tu ngajar belagu. Tok bola tu ngajar belagu ustaz. Mari kita pergi belajar belagu. Nya suka ke dia. Demo lain, tahu lain. Awal-awal lagi. Maka tutup selalu. Awal-awal lagi. Jadi bagi orang nak mengajak tu tak ada masalah. Cuma orang yang diajak tu kena tengok. Mana sesuai dengan pasing dia tu, tengok. Setakat yang diharuskan oleh agama. Mana buat pendekatan tu dengan cara ada mainnya kau, kita kata futsal kau, gapo kau. Kalau dia jenis ni nak lagu kau gapo kau, tu kan nasyid kau gapo kau, pendekatan untuk dia. Mana pihak yang nak tarik ni guna pendekatan tu untuk dia, sebab dia bermasalah. Pihak yang ditarik menarik ni, pihak yang fikir hak jurudah ni tak ada masalah, tak ada benda tu, tak apa dia, cuma nak tarik orang. Kena guna pendekatan. Mana perlu. Supaya apa? Supaya hak mana duk hanu, hak mana lari daripada agama, hak mana jauh daripada masjid, dia pun jadi dekat dengan masjid dari segi pendekatan. Sebab tidak semua orang ni tak sama. Setengah-setengah kalangan orang boleh tarik dengan cara sebagaimana kita kata jemaah tabligh buat kau, dia dakwah hajat keluar kau gapo kau boleh tarik. Setengah-setengah tu boleh lah cara lagu tu. Setengah tu tak boleh. Tak boleh. Dia tengok orang pakai jubah, pakai serban jalan mari honggar tu, berah dia honggar selalu dah. Tu honggar. Tak ada duduk molek-molek atas rumah, dia senyap dalam bilik. Duduk molek-molek tangga. Jemaah orang. Kenapa? Mari dapat tu, sudah kerja. Masuk tu senyap dalam rumah. Orang salah bagi terti. Setengah-setengah orang ada jenis lagu tu. Jadi bagi golongan hak lagu tu, pendekatan tu cara lain. Jadi guna pendekatan yang berbeza tu sebab apa? Kerana kasih ke dia. Nak supaya dia boleh sebagaimana kita boleh. Kita boleh mari masjid, boleh dengar orang ngajar kita ni. Kita nak biar dia tu boleh jadi lagu tu juga. Cuma cara tarik tu mengikut keadaan orang yang ditarik. Tapi kalulah orang tu molek dah, tak perlu dah guna pendekatan tu. Kita kata budak jauh dah baca Quran sejauh hari dah, tak payah kita nak kaya saya nak ajak awak kepada Islam supaya awak terhibur dengan hiburan Islam, mari kita pakat-pakat dengan nasyid. Tak payah.
Bukan kata benda tu salah, tapi tak payah. Muka dia duk baca Quran dah. Hak dia kita nak suruh dia dengan nasyid pula dah. Nak dengar tu tidak salah, tapi kita tidak kata, saya nak tarik awak supaya awak jinak dengan Islam. Saya nak suruh awak dengan nasyid. Tak payah. Muka dia duk baca Quran dah. Dengar Quran dah dia tu. Mana tengok. Dari segi pendekatan begitu juga. Kalau orang ya sudah baik dah, mari ke masjid dah, duduk mengaji agama dah. Nak hari duk baca Quran, duk baca buku, duk baca kitab dah. Tak perlu dah kita fikir nak tarik dia nak guna futsal ke gapo. Tak perlu dah. Muka dia jujur dah. Kita nak guna pendekatan itu kepada orang yang bermasalah. Sebagaimana ulama dulu, ulama Asy'ariyah bila mana dia tengok masyarakat pada ketika itu bermasalah dalam masalah itu, maka dia guna pendekatan tersebut. Zaman sekarang ni orang tak ada dah. Umum masyarakat kita tak ada dah pegang kepala siapa tu. Tak cara apa benda tu. Tak cara apa benda tu. Tak perlu dah kita guna hak tu. Lah padalah. Bukan kata benda tu salah, tapi pendekatan tu. Bahkan kalau kita guna juga pendekatan tu dalam keadaan kehidupan seharian dia, cara memikir dia bukan cara memikir lagu tu, kau pening pula dia. Kita nak raya Allah Ta'ala ni ilmu dia meliputi segala sesuatu. Kita nak raya hati. Kita apa raya? Ilmu Allah Ta'ala ni meliputi segala sesuatu. Ta'alluq ilmu Allah Ta'ala ni ta'alluq dengan benda harus, benda mustahil, benda wajib. Sebab apa ta'alluq Allah Ta'ala ni mustahil dengan benda harus? Kerana gini. Ta'alluq dengan benda mustahil. Orang dengar? Tepi-tepi masjid? Mana? Geria dia mereka. Sebab masyarakat tidak fikir cara lagu tu. Mana tidak berfikir cara falsafah lagu tu. Kesana kata ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu bikulli wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Ta'ala ni meliputi segala sesuatu. Ilmu dia tu meliputi segala sesuatu. Quran kata, habis ada. Tak ada. Ahli Quran kata lagu tu. Sebenarnya. Jadi ketika mana masyarakat dalam keadaan masyarakat tak ada masalah tu dari segi pemikiran cara falsafah kau tak ada dah, guna pendekatan lain pula, pendekatan yang lebih mudah untuk dia fahami. Mana hak tu tengok keadaan. Mungkin di suatu ketika masyarakat jadi otak sang, orang awal pun jadi otak sang belaka. Sikit-sikit sang. Terpaksa guna pendekatan sang pula. Jadi bagi ulama pada ketika tu dia ke mana cara nak tarik orang kepada Islam pada ketika tu. Orang jadi kepala otak sains belaka ni lagu mana cara? Aku nak guna pendekatan sains. Tarik sains tu, biar sains tu bersesuaian dengan Al-Quran dan juga bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri, hak dia royak tu dia sendiri. Dia memang pergi tu ada hadis. Tak lari dah hak tu baru tidak teweng. Baru tidak lari. Kalau dia sendiri hak tu pun dia tak kemah, tiba-tiba dia nak royak kau orang guna pendekatan lain, lalas sekali dia sendiri berbunyi. Tak boleh. Mana dia sendiri tu hak dia nak royak tu. Supaya tadi lah dia nak ajak orang, nak ajak masyarakat, nak ajak mana kita kata sahabat-sahabat seumur dengan dia tu, nak ajak mari ke masjid. Dia nak guna pendekatan mene ko futsal ko gapo ko dia nak guna. Dia sendiri tu jenis orang tak perlu dah kepada benda tu. Kalau tak ada mene tu pun tak apa dia sendiri tu. Kalau dia sendiri pun hanyut dengan hal tu, lama-lama sekali dia dah sekali main pada orang. Mula-mula nak ajak orang mari masjid, lalakan dia pak dia. Ngarik pun pada futsal juga, pak dia pula dah jadi. Tu maknanya orang tu sendiri. Tapi makna di sini nak ceritanya di dalam Islam ni mana hubungnya tu. Akidah begitu juga ilmu-ilmu yang lain dengan hubungan kemasyarakatan tu sangat erat. Mana kita nak sapa ilmu, kita nak royak pengajaran, nak royak sesuatu kepada masyarakat, biar benda tu sesuai dengan keadaan masyarakat pada ketika itu. Dengan orang ni, lagu ni cara dia nak mendekati. Dengan orang ni, lagu ni cara dia nak mendekati. Dengan orang ni, lagu ni cara dia nak mendekati. Supaya apa? Supaya orang yang dia dekati itu memperolehi sebagaimana yang dia perolehi. Kalau dia gini mari masjid semua dah suka buat amal ibadat, orang yang dia dekati itu jadi gitu juga sebagaimana dia. Itu cara pendekatan. Jadi mana hadis ni
Dia nak royak perkaitan di antara hak tu. Keimanan, pegangnya, amalan dengan pendekatan yang diguna kepada masyarakat. Kerana itu mana menjadi satu keperluan. Perbezaan dari segi pendekatan itu perlu. Di dalam kita nak beri kefahaman kepada manusia supaya mereka itu mudah untuk mendekati Islam, sama ada di dalam menghidupkan amalan ataupun memeluk Islam. Bagi hak tak masuk Islam lagi, ia jadi masuk Islam. Dan mana hak ini bersesuaian dengan hadis ini, iaitu inginkan kebaikan kepada orang lain. Kemudian seterusnya, Islam menghendaki penganut dia supaya ia kuat sentiasa membantu yang lemah sesama Islam, bahkan sesama manusia. Bukan sekadar sesama Islam, hak kuat bantu hak lemah, dan hak kaya bantu hak miskin dan sebagainya. Saling bantu-membantu tu bukan hanya dari segi kebendaan saja, bukan dari segi kebendaan saja. Bukan kata kita tengok dia susah, piti kau apa kau, hatu kita tolong. Molek hatu, itu pun satu benda yang molek juga. Tetapi juga dari segi perasaan, dari segi akidah seperti tadilah, dari segi amalan kau apa kau, sebagaimana yang telah kita sebut tadi. Dari segi perasaan begitu juga, sedih dengan kesedihan saudara. Tengok saya sedih, sahabat sedih, sedih juga. Gembira dengan kegembiraan saudara. Jadi sedih, gembira sebagaimana dia tu bukan berkait dengan hak setempat ni saja, bukan berkait hak duduk serumah tu saja, bukan berkait ada sekapur saja, sekolah saja, bahkan seluruh dunia. Bahkan seluruh dunia. Kita tengok saudara kita di negara yang lain dalam keadaan kesusahan, maka kita turut sama merasa susah, turut sama merasa sedih di atas kesedihan yang, kesusahan yang mereka alami. Tengok dia berjaya, dia senang, mana dia dapat kemenangan, kau apa, gembira. Kita pun turut sama gembira. Kita pun turut sama gembira. Mana ada hubungan tu, kena ada sama. Kalau boleh bantu, kalau bantu tupai sebagaimana dia rasa. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahawasanya doa petunjuk kepada bukit Islam itu molek dituntut. Sebab apa? Sebab dia termasuk di dalam nak supaya saudara dia, dan saudara itu dari segi saudara kemanusiaan, saudara semanusia, saudara sama manusia. Jadi dia nak saudara dia tu memperolehi apa yang dia perolehi. Dia dapat akidah, dia dapat Islam dah, saudara dia tak boleh lagi. Maka dia doa supaya saudara dia tu memperolehi agama yang ia perolehi. Cuma cara pendekatan itulah pula tengok tu, sebagaimana hak itulah kita sebut tadi. Jadi sebab dia manusia ni, hubungan manusia ni dia melalui dua unsur. Satu unsur jasad, yang kedua ruh. Unsur dari segi madi kebendaan, hak luar ni, hak luar. Jadi hak dari segi madi, dari segi kebendaan hak luar ni sama sahaja, sama ada Islam ataupun bukan Islam, sama sahaja. Daripada satu ayah, satu mak, iaitu daripada Adam dan juga Hawa, dan juga daripada unsur yang sama, daripada tanah, semua sama sahaja. Jadi bila mana sama, maknanya ada hubungan. Bila mana ada hubungan, maka kita hendaklah mana memperbaiki, mengeratkan hubungan itu dengan cara lagu mana? Dengan cara kalau kita boleh kebaikan, dia turut sama memperolehi kebaikan sebagaimana yang kita perolehi. Kalau kita beriman, kita ada keimanan, dia juga turut beriman sebagaimana kita. Itu mana hubungan keseluruhan manusia, semua manusia. Dengan orang Islam selagi lebih rapat lagi, iaitu hubungan dari segi roh, dari segi rohani, dari segi kerohanian. Apa baju ini?
Jadi mana dengan sesama Islam? Jadi dengan sesama Islam ada satu lagi hubungan. Dengan sesama Islam ada satu lagi bentuk hubungan, iaitu hubungan keimanan. Hubungan yang lebih rapat lagi. Mana dua? Dari segi jasad dan juga dari segi ruh. Dari segi madiyah, dari segi kebendaan hak luar ni jasad ni, dan juga dari segi kerohanian. Dua, iaitu nikmat yang besar. Nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita orang Islam ni. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah. Nikmat yang Allah Taala beri kepada kamu. Ketika mana kamu dulu tu bermusuh-musuh, musuh paling sebelum Islam. Lalu Allah mendamaikan, Allah menyatupadukan di antara kamu, di antara hati-hati kamu. Lalu kamu menjadi bersaudara dengan nikmat tu, nikmat Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadi bersaudara. Jadi satu lagi ikatan di dalam Islam. Mana hubungan manusia sesama manusia dengan satu ikatan. Hubungan manusia dengan hubungan seseorang Islam dengan sesama Islam, dua ikatan. Dua ikatan. Jadi maknanya dari segi keinginan kita, keinginan berdasarkan kepada hadis ni, nak supaya saudara kita memperolehi sebagaimana kita perolehi. Nak supaya kita kebaikan hak kita boleh, dia pun boleh juga. Dari segi sesama Islam itu lebih rapat lagi, dari segi lebih rapat lagi dibandingkan dengan bukan sesama agama, iaitu dengan orang bukan Islam. Walau bagaimanapun tetap kita kena ada sama, tetap kena ada juga hubungan itu, dan juga keinginan supaya dia memperolehi sebagaimana kita perolehi, mesti kena. Mana kena ada sama tu, nak kehendak tu, keinginan tersebut. Sebab tu mana dituntut supaya mendoakan petunjuk kepada bukan Islam. Hadis ini juga menunjukkan bahawasanya mengutamakan diri sendiri, kepentingan peribadi merupakan penyakit sosial dan juga penyakit kemanusiaan yang bahaya. Sebab itulah Islam telah menggariskan panduan-panduan yang cukup. Antara panduan dia, panduan-panduan yang cukup untuk menghapuskan perkara tersebut sama sekali. Mana Islam menggariskan panduan ni ada di dalam Islam. Dengan kalau kita kata dari segi ibadat, kalau kita kata dari segi ibadat seperti kita kata ibadat haji, pergi sana sama-sama dengan satu suara menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala dengan satu bentuk pemakaian, tinggal segala kepentingan peribadi, tak ada dah bitai-bitai kebesaran kepada ketika itu, tapi mana bersatu bersama di dalam menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kepentingan peribadi. Tinggal kepentingan peribadi. Kalau boleh ikut kehendak hikmah tu, falsafah hak tu orang Islam satu molek, orang Islam akan mendapat kekuatan dan seterusnya boleh menggerunkan musuh-musuh Islam. Dia banyak lagi ibadat zakat, kalau kita kata walaupun nampak sikit bui itu, tapi maksud dia nya, falsafah dia nya sangat besar. Iaitu kita paling sekurang-kurangnya kita ni bila mana kita duduk di suatu tempat, di suatu kedudukan, kita tidak akan lupa saudara-saudara kita yang lain yang memerlukan. Bukan kata kita lebih, kita besar, kita tak cara dah orang lain. Kita tidaklah begitu. Jadi di antara garis panduan yang Islam tunjukkan, yang Islam gariskan kepada kita untuk menghapuskan sikap tu, menghapuskan mana sifat mementingkan diri sendiri itu, antara dia yang diisyaratkan di dalam hadis ini. Mana hak disyaratkan oleh hadis ini? Kemudian seterusnya hadis ini juga menunjukkan bahawasanya seseorang
ia taksir. Seseorang yang tidak mahu keburukan ataupun kejahatan dilakukan terhadap diri dia, dia taksir benda molek, benda tak molek, benda buruk orang buat terhadap diri dia, kepada diri dia ataupun keluarga dia ataupun siapa sahaja yang kait dengan dia. Dia juga tidak akan buat benda tu terhadap orang lain, terhadap keluarga orang lain, terhadap mana orang yang mempunyai hubungan dengan orang lain, kaitan dengan orang lain. Seperti contoh zina, kita kata. Seperti contoh zina. Seseorang yang beramal dengan hadis ni, faham balik hadis ni, dia tidak akan melakukan zina. Sebab apa? Sebab kalau dia sendiri tidak suka orang buat lagu tu terhadap kaum keluarga dia, tidak suka orang buat lagu tu kepada adik dia, tidak suka orang buat lagu tu kepada mak dia, kepada kakak dia, dia tidak suka juga untuk buat sedemikian kepada keluarga orang lain. Dia taksir juga buat sedemikian kepada kakak orang lain, kepada adik orang lain, kepada mak orang lain, kepada anak orang lain. Dia tak akan buat. Sebab dia sendiri tidak suka benda tu berlaku kepada diri dia. Dia tidak suka. Di dalam satu hadis, disebutkan sebagai satu hadis, di dalam sesetengah kitab syarah, dan di dalam sesetengah syarah hadis ada disebutkan hal ini. Tetapi yang boleh cari itu tak jumpa, tak tahu mana. Jadi hal ini kita nak letak sebagai hadis Nabi tak berapa sedap lah. Tapi dari segi isi kandungan dia tu molek. Isi kandungan dia tu molek. Kalau tidak mari daripada Nabi pun, daripada orang lain pun molek. Iaitu peristiwanya seorang pemuda mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kiranya sini dengan Nabi lah dia kata. Dia mengisytiharkan Islam dia. Lalu dia pun minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, uridu an ta'dhanali fi syai'in wahid, aku nak engkau izinkan kepada aku sekali. Nabi bertanya kepada dia. Dia pun jawab, fi zina. Dia kata zina. Izinkan kepada saya berzina. Jadi sahabat-sahabat pun nak itulah, nak teh. Jadi Nabi pun kata, ya, jangan. Nabi kata, halumma, mari sini. Jadi budak ni pun, anak muda ni pun mari dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun letak depan dia. Nabi pun tanya dia, "Atardha zalika fi ukhtika?" Musuka kau dak benda ni orang buat adik-adik ni? Dia jawab, "Dak." Nabi pun tanya lagi, "Atardhahu fi ibnatika?" Musuka kau dak orang buat lagi ni ke anak tinamu? Dia kata, "Dak." Nabi tanya lagi, "Atardhahu fi ummika?" Musuka kau dak orang buat lagi ni ke makmu? Dia kata, "Dak." Nabi pun jawab, begitu juga kadzalika la yardawnahu fi maharimihim. Begitu juga orang lain pun tak suka dibuat perkara yang sedemikian kepada mahram-mahram dia. Kepada mahram-mahram. Jadi kalau kamu tak suka orang buat kepada keluarga kamu lagu tu, sepatutnya kamu pun tak suka juga buat kepada keluarga orang lain. Jadi mana orang yang beriman hak sebenar, dia tidak akan melakukan perkara sedemikian. Sebab apa? Sebab dia tidak suka berlaku kepada saudara dia apa yang dia tidak suka berlaku kepada diri dia sendiri. Begitu juga kita kata, contoh kita kata mendedah aurat, kalau kita kata mendedah ke aurat. Kalau kita kata seorang perempuan mendedah ke aurat, dia sendiri kalau kita kata, kalau kita tanya dia, kalau dia bersama dengan suami dia, naik kereta dengan suami dia tertarik dekati ke seorang orang tino, dia suka ke dia? Dia suka ke dia? Tentu sekali dia tak suka. Dia tak suka. Patut dia dedah aurat tu dia tak tahu ke? Suami orang lain, anak orang lain, ayah orang lain dok perhati ke dia? Dia tak tahu ke isteri kepada suami kawan tu tidak suka berlaku sedemikian kepada suami dia. Jadi kalulah dia tidak suka benda tu berlaku kepada diri dia, dia tidak suka suami dia perhati kepada seorang tino kerana ada tarikan kepada perempuan tersebut, kerana mendekati aurat. Sepatutnya bila mana dia sendiri tidak suka perkara tu berlaku kepada diri dia, maka dia tidak suka juga perkara tu berlaku kepada saudara dia yang lain, pada saudara dia yang lain. Jadi kalau orang tino dia faham lagu tu, insya-Allah dia akan memikir untuk mendedahkan aurat. Dia akan fikir. Dia akan fikir dari sudut sana.
Tu bukan semata-mata dari sudut agama lari ke berapa ke tu. Itu satu ketetapan dah. Cuma dari segi nak supaya dia fikir hot tu. Fikir hot tu kata jom. Cuba dia fikir hot tu. Dengan cara dia berpakaian lagu tu, cara dia berjalan lagu tu, jadi perhatian orang. Isteri kepada yang memerhati kata tidak suka, maka sepatutnya dia tidak suka buat sedemikian. Sebab apa? Sebab dia tak asyik berlaku kepada orang lain benda yang dia sendiri tidak suka, tidak meredainya. Begitu juga dengan perkara-perkara keburukan yang lain. Perkara keburukan yang lain pun itu juga. Di antara kesimpulan daripada hadis ini iaitu tidak memberikan sokongan kepada pelaku maksiat, terutama sekali pelaku maksiat secara terang-terangan. Jadi tak sokongan kepada pelaku maksiat itu termasuk di dalam menginginkan kebaikan kepada mereka, khususnya kepada saudara seagama. Sebab apa? Sebab sebagai seorang Islam kita tidak suka perbuatan maksiat itu dilakukan oleh kita. Kita tidak suka kita buat maksiat. Kita sendiri tak suka kita buat maksiat. Sebab kita orang beriman malu. Alhamdulillah kita mana Allah Ta'ala beri kekuatan iman kepada kita sehingga kita tak suka benda maksiat. Kita tak suka buat benda maksiat. Jadi sepatutnya bila kita tidak suka pada benda itu, kita tidak suka juga benda yang sama dilakukan oleh orang lain, dilakukan oleh saudara kita, khususnya yang seagama. Jadi bila kita tidak suka dia buat lagu tu, maka kita tidak sepatutnya membiarkan dia buat lagu tu. Dan salah satu daripada cara dia iaitu kita tidak memberi sokongan kepada orang yang buat lagu tu. Tak beri sokongan. Seperti contoh kita kata orang berniaga menipu. Orang berniaga menipu. Dia berniaga, adalah cara dia tipu semacam. Jadi kalau kita duk beli tempat dia, beli semacam dia, kau menipu, kau laku, kau menipu, kau laku. Lama-lama kau sedap dia menipu. Tetapi kalau kita tahu dia menipu, kita tak pergi beli ke dia. Kita tak pergi beli tu bukan kerana nak benci ke dia, bukan kerana nak kanak ke dia, bukan. Tapi kerana kita kasih kepada dia. Supaya apa? Supaya dia mikir dia tinggal perbuatan menipu. Dia tinggal mana perbuatan tersebut. Begitu juga pelaku-pelaku maksiat secara terang-terangnya. Kita kata artis kau, model kau, kita kata kalau dia buat sesuatu perkara maksiat, dia tunjuk kita, tiba-tiba kita beri sokongan kepada dia. Kita beri sokongan kepada dia, majalah dia tunjuk, dia berdedak aurat dia, kita beli habis licin. Cetak tak cukup sekali, 2 kali cetak. Jadi kalau bulan ni dia selok putih, dia tengok laku, bulan depan dia selok paha pula. Sebab apa? Sebab laku orang suka tengok. Orang suka tengok. Mana orang beri sokongan? Cuba kalau kita tak beri sokongan, kita tak beri sokongan, kita tak beli majalah hak kait dengan maksiat, kita tidak tengok benda-benda yang terdapat di dalamnya maksiat secara terang-terangnya. Kalau dia buat konsep, kita tak pergi, kita pulau, kita tak pergi. Jadi kita tak beri sokongan, kita tak pergi tu adakah kerana kita benci ke dia? Ialah dari satu segi kita tak suka kepada pelaku maksiat. Dari satu segi yang lain kita sayang ke dia. Kita nak supaya dia tinggal perbuatan maksiat tu. Kita tak suka dia melakukan perbuatan maksiat tu sebagaimana kita sendiri tak suka melakukan perbuatan maksiat. Jadi itu mana kehendak daripada hadis ni. Kita suka orang lain boleh sebagaimana kita suka, kita tak suka juga orang lain buat sebagaimana kita tak suka buat, seperti benda-benda maksiat. Jadi kerana itu kita tidak boleh menyokong, memberi sokongan kepada pelaku maksiat. Jangan beli benda-benda hak kait dengan dia, memberi keuntungan kepada dia, jangan kait. Supaya apa? Supaya bila mana dia tengok orang tak sokong dia, tak laku barang hak dia jual, dengan sendirinya dia akan tinggal perbuatan tersebut. Ya kita tengok orang dia berani melakukan maksiat secara terang-terangnya itu sebab apa? Sebab dia tengok orang sokong. Dia tengok orang sokong. Kau laku dia, kau naik harga dia. Jadi dia kau galak buat maksiat. Sebenarnya sokong dia. Apa? Beri sokongan kepada dia, beli ke apa kait dengan dia, sebenarnya
semakin merosakkan dia, semakin mana memusnahkan dari segi agama dia. Walaupun dari segi zahir nampak macam kaya dia, rasanya dia, tapi hakikat sebenarnya jadi semakin teruk dia tu. Jadi kerana tu kita sebagai mana orang Islam ya, benar-benar nak pegang kepada ajaran Islam, nak pegang kepada hadis ni, kita tidak boleh memberi sokongan, sebarang sokongan kepada orang-orang yang melakukan maksiat, khususnya secara terang-terangan. Kemudian kesimpulan seterusnya itu kita sama semula insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka